Pemuda PAS tak wajar tuntut kerusi sekarang. Ini nasihat pemimpin UMNO pada Perikatan Nasional. Pertikai manifesto Perikatan Nasional, ini sindiran pedas Najib. Selepas Syafi'i, Kids yang pula pelekeh manifesto Perikatan Nasional. Pengerusi UMNO Perlis Syahidan Kasim berkata, kenyataan mengenai agihan kerusi Parlimen pada PRU 15 tidak wajar dikeluarkan memandangkan pilihan raya negeri Sabah masih lagi berlangsung. Ini selepas pemuda PAS menduluskan usul supaya parti itu bertanding sekurang-kurangnya 50 kerusi Parlimen. Bagaimanapun, kata Syahidan, Muafakat Nasional akan memutuskan kemudian soal perbincangan mengenai kerusi PRU 15. Komen tersebut polemik politik yang tidak sesuai disebut semasa kempen pilihan raya negeri Sabah sedang berjalan. Jadi, polemik ini tidak perlu disebut kerana kempen sedang berjalan dan perbincangan mengenai kerusi semua ini akan dibuat oleh Muafakat Nasional, katanya ketika dihubungi oleh Malaysia Kini yang bertanyakan isu ini. Sementara itu, Timbalan Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari ketika berucap pada Muktamar Pemuda PAS 12 September lalu menyentuh isu peruntukan kerusi di pilihan raya negeri Sabah di mana PAS tidak diberikan sebarang kerusi untuk bertanding oleh Perikatan Nasional. Dalam ucapannya itu, Ahli Parlimen Pasir Mas turut mencadangkan supaya PAS dibenarkan bertanding di kesemua kerusi Parlimen di Kelantan 14, Terengganu 8, Kedah 15 dan Perlis 3. Jangan menguji kesabaran pemuda-pemuda kita. Kita beri isyarat kepada yang lain bahawa kesabaran kita ada had dan limitnya. Jangan menguji kesabaran pemuda-pemuda PAS kita. Disebut tadi berapa kerusi PAS nak bertanding di pilihan raya. Saya nak mencadangkan di sini kerana kita dah diuji di Sabah dan kita bersabar di Sabah, maka kita nak cadangkan bahawa PAS boleh bertanding 40 kerusi dengan selesa, katanya sambil menyebut bilangan kerusi di setiap 4 negeri tersebut. Untuk rekod, PAS sebelum ini menyatakan hasrat untuk bertanding di 10 kerusi daripada 73 DUN pada pilihan raya negeri Sabah. Saya nak sebut bahawa kalau kita boleh bersabar di Sabah, kenapa tidak orang lain bersabar di negeri-negeri yang kita sebutkan tadi? Itu sebagai lontaran awal. Tapi saya tak nak melangkau pimpinan-pimpinan yang ada. Sudah tentu mereka akan berunding. Tapi kita nak nyatakan bahawa kalau kamu ada hasrat, kami juga ada hasrat, kata Ahmad Fadli. Sementara itu, mengulas lanjutan tuntutan pemuda PAS itu, Syahidan dan juga Ahli Parlimen Arau berkata, Ahmad Fadli sepatutnya hanya membangkitkan isu kerusi di Dewan Undangan Negeri sahaja dan bukan agihan kerusi Dewan Rakyat. Saya ingat komen untuk bertanding Parlimen itu tak tepat. Dia mesti komen pasal negeri, kerusi DUN, bukan Parlimen. Katanya yang seolah-olah memberi isyarat bahawa PAS perlu menumpukan kepada kerusi DUN di negeri yang ditadbir parti itu dan bukannya Parlimen. Sebab satu Parlimen di Perlis ada 5 negeri DUN. Kalau PAS bertanding di 3 Parlimen, bererti ada 15 DUN. Jadi tidak ada kerusi yang UMNO boleh bertanding langsung di Perlis, katanya. Untuk rekod, pada pilihan raya umum sebelum ini, PAS bertanding di hampir kesemua kerusi Parlimen di Perlis. Namun pada PRU 12, PAS tidak meletakkan calonnya di Kangar. Bagaimanapun, PAS kini merupakan sebahagian daripada gabungan kerajaan baru Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin yang dibentuk melalui langkah syaratan. Agihan kerusi di kawasan majoriti Melayu pada PRU 15 dibangkitkan sebelum ini memandangkan terdapat 3 parti berasaskan Melayu Islam di dalam Perikatan Nasional. Pada PRU 14, PAS bersama sekutunya, Berjasa dan Ikatan dalam gagasan sejahtera bertanding di 160 kawasan Parlimen dan PAS berjaya memenangi 18 kerusi Dewan Rakyat. Bila kita mendapat 37 kursi, barulah kita layak untuk membentuk kerajaan negeri yang baru. Jangan terlalu yakin menang pilihan raya negeri Sabah sehingga sudah pilih siapa bakal Ketua Menteri. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zaid Habidi mengingatkan Gabungan Rakyat Sabah atau GRS yang terdiri daripada Blok Perikatan Nasional yang ia masih terlalu awal memilih peneraju Sabah. Jelas beliau, ini kerana dalam tempoh berkempen ini, rakyat sedang membuat penilaian. Sekali lagi beliau menegaskan bahawa perkara yang perlu diutamakan adalah memastikan kemenangan GRS terlebih dahulu. Asasnya ialah bila kita menang 37 kerusi, barulah kita layak membentuk kerajaan negeri yang baru. Dalam hal ini, jangan overconfident atau terlalu yakin. Rakyat melihat, kalau kita terlalu yakin, rakyat akan tolak kita. Yang penting kita dapat kemenangan dahulu. Selepas itu, kita berunding. Dengan sebaik-baiknya,
jangan masuk dalam perangkap yang dipasang oleh musuh politik kita dan kita pastikan bahawa rakyat akan mendapat seorang menteri yang terbaik setelah adun-adun yang memenangi sekurang-kurangnya 37 kerusi ini berunding sesama sendiri. Saya harap ini adalah satu norma baharu bagi politik negeri Sabah dan patut dihormati semua pihak, katanya kepada pemberita di program Ramah Mesra bersama Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Pusat Daerah Mengundi PDM Pasir Putih, Dun Tanjung Keramat. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Ketua Penerangan Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang mengangkat Ketua Badan Pimpinan Parti Peribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu Sabah Datuk Haji Jinur menjadi Ketua Menteri. Memang layak beliau diangkat sebagai Ketua Menteri Sabah pada 26 hari bulan ini. Katanya Haji Ji yang juga merupakan calon Perikatan Nasional bagi Dewan Undangan Negeri Sulaman memiliki kepribadian dan watak untuk melayakkannya mengetuai pentadbiran negeri. Sebelum ini Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mencadangkan bahawa pengerusi Bersatu Sabah Haji Jinur dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah jika Perikatan Nasional dan sekutunya yang kini digelar Gabungan Rakyat Sabah berjaya menawar negeri itu daripada Parti Warisan atau Gabungan Warisan Plus. Walau bagaimanapun, kata Perdana Menteri bahawa keputusan itu perlu dipersetujui daripada sekutu-sekutu bersatu. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mencemuh warisan selepas Presiden Syafiee Abdal mempertikaikan dapatkah atau bolehkah manifesto Gabungan Rakyat Sabah dilaksanakan dan dicapai. Najib berkata manifesto warisan pada pilihan raya umum ke-14 tidak ditunaikan. Warisan janji Ketua Menteri tak boleh pegang Menteri Keuangan tapi terus melantik sendiri sebagai Menteri Keuangan sebulan selepas jadi Ketua Menteri. Katanya di Facebook, warisan janji akan hadkan jawatan Ketua Menteri untuk 2 penggal. Janji ini langsung tak ditunaikan, malah had tempoh 2 penggal yang dipertua sedia ada pula dimasukkan warisan, tambahnya. Najib juga menarik perhatian kepada janji akan kembalikan royalti minyak 20% dan 50% cukai. Di mananya? Soalnya, antara lain yang disentuh bekas Presiden UMNO itu adalah janji 33% peruntukan pembangunan daripada belanjawan tahunan Kerajaan Persekutuan akan diberi kepada Sabah dan Sarawak, tetapi yang dapat cuma 17.1% sahaja dan penerusan projek empangan yang dijanji akan dibatalkan. Projek diteruskan selepas dijenamakan semula menjadi empangan papar, katanya. Najib juga mendakwa pertumbuhan ekonomi Sabah daripada paling tinggi bawah Barisan Nasional bertukar ke paling corot antara semua negeri untuk 2 tahun berturut-turut. Terdahulu Syafiee ketika diminta mengulas manifesto yang bakal diumumkan GRS dilaporkan berkata manifesto hanya akan kekal manifesto jika tiada pelaksanaan. Katanya manifesto warisan sebenarnya hanya visi dan misi untuk melaksanakan apa yang ia lakukan sebelum ini. Najib sempat mencabar pemimpin Pakatan Harapan untuk menafikan senarannya itu. Geng manifesto bukan kitab suci, ada hati mempertikaikan manifesto Perikatan Nasional, katanya. Ketika berkempen untuk 7 calon warisan plus dari kawasan Sandakan, veteran DAP Lim Kit Siang mengingatkan para pengundi mengenai janji-janji yang tidak dipenuhi oleh Barisan Nasional sejak pertengahan 1990-an lagi. Bercakap pada ceramah Hari Malaysia di Tanjung Papat, Lim berkata sekurang-kurangnya ada 5 janji utama yang dibuat oleh Barisan Nasional semasa berkempen untuk pilihan raya negeri Sabah 1994 dan pilihan raya umum yang diadakan setahun kemudian. Kita boleh ingat bila UMNO datang ke Sabah tahun 1995 dalam kempen pilihan raya umum 1995. Mereka pun buat aku janji, kata Lim mengulas pelancaran manifesto Barisan Nasional oleh Ketua UMNO Sabah Bung Muhtaradin di Kota Kinabalu. Dalam pilihan raya ini, kita akan tentukan siapa jadi Ketua Menteri Sabah. Kalau Bung Mokhtar jadi Ketua Menteri Sabah, habislah Sabah. Aku janji, dia kata. Dia kata pemimpin-pemimpin UMNO sudah ubah. Tak macam dulu, ada ubah. Barisan Nasional jadi pemimpin lebih besar, kata Lim dan juga Ahli Parlimen Iskandar Puteri. Pilihan raya Sabah pada 1994 dimenangi oleh penyandang kerajaan negeri dan pembangkang persekutuan Parti Bersatu Sabah atau PBS yang dipimpin oleh presidennya ketika itu, Joseph Pairin Kitingan. Bagaimanapun berlaku rampasan kuasa terhadap kerajaan PBS apabila adunnya berpaling tadah mengakibatkan Barisan Nasional dapat membentuk kerajaan pimpinan Ketua Menteri pertama UMNO, Sakaran Dandai. Terdahulu, pengerusi UMNO Sabah, Bung Muhtaradin, menegaskan UMNO dan Barisan Nasional bukan lagi parti yang penduduk negeri itu kenali suatu ketika dulu. Sebaliknya, mengalami perubahan. UMNO dan Barisan Nasional juga, kata Bung Mukhtar, kini komited menawarkan pentadbiran lebih telus serta menunaikan janjinya kepada rakyat.
Pada majlis pelancaran Aku Janji, beliau juga meminta rakyat Sabah membantu menyelamatkan negeri itu yang didakwanya mengalami penderitaan di bawah Ketua Menteri Muhammad Syafiee Apdal selama 2 tahun. Mengenang kemasukan awal Barisan Nasional ke Sabah, Lim mendakwa Kerajaan Persekutuan ketika itu berjanji untuk menurunkan tahap kemiskinan di Sabah dari 33% pada tahun 1994 menjadi 0 pada tahun 2000. Lim selanjutnya mendakwa janji-janji lain yang tidak ditunaikan, termasuk membasmi buta huruf, menyediakan rumah kepada setiap rakyat Sabah, menghapuskan rasuah dan menyelesaikan masalah lama berkaitan pendatang tanpa izin. Barisan Nasional janji akan selesaikan isu pendatang tanpa izin. Ada RCI tapi masalah tak selesai, kata Lim merujuk Suruhanjaya Siasatan Diraja pada Ogos 2012 untuk menyiasat masalah membabitkan kewarganegaraan dan pendatang di Sabah. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.